Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita pada malam ni kita dapat sama-sama lagi sekali dalam sesi live Facebook Tinta Mahyudin. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kerana diberi peluang untuk terus sama Saya pun malam ni alhamdulillah saya bersyukur sebab dapat sama-sama anda semua dalam sesi ni masa lapang ni ialah satu peluang yang Allah SWT bagi kat kita untuk kita manfaatkan sebaiknya salah satu nikmat waktu lapang sebelum kita sibuk waktu hidup sebelum kita mati, waktu sihat sebelum kita sakit. So semua benda ni kita kena manfaatkan dengan sebaiknya. Jadi malam ni apa yang saya nak kongsikan, sebagaimana yang anda semua tahu, saya nak kongsi satu topik yang memang kerap datang ke klinik ortopedik sebab apa? Masalah dia ialah kebas tangan. Kebas tangan. Kebas kaki tu memang kerap juga Apa masalah kebas kaki? Kebas kaki dekat Malaysia ni banyaknya orang yang pesakit kencing manis. Okey, hari ni kita nak bincang sebab apa kebas tangan? Sebab apa kebas tangan Okey, saya yakin yang dengar kat sini, yang bersama saya pada malam ni bukan setakat mungkin anda bukan seorang pesakit, mungkin anda mempunyai ibu bapa yang mempunyai masalah kebas tangan. Anda mungkin juga ada masalah kebas tangan, dan mungkin anda cuma nak menambah ilmu saja jadi apa sahaja masalahnya, saya alu-alukan anda datang saya alu-alukan anda terutama berkongsi masalah anda. Kalau ada masalah anda boleh tanyakan. Kalau saya tak sempat menjawab dalam sesi ni pun, insya-Allah saya akan cuba jawab selepas ini. Insya-Allah saya akan buat posting-posting secara umum lah ramai yang bertanya dekat saya di saya punya email ada yang menghantar PM melalui Facebook Messenger. So saya tak mampu nak jawab setiap satu Saya tak mampu menjawab setiap satu, dan kebanyakan masalah ni ialah masalah secara very spesifik khusus. Jadi consultation ataupun pertanyaan melalui atas talian macam ni sebenarnya tak selamat. Ia boleh menimbulkan bahaya kalau saya salah bagi maklumat, jadi mungkin memudarakan anda, jadi takut bahaya. Jadi yang lebih selamat ialah kalau anda ada masalah yang macam ni, seeloknya anda pergi berjumpa dengan doktor untuk diperiksa betul-betul, kena pasti apa masalah anda Macam masalah kita nak bincang malam ni apa masalah kebas tangan ni. So sebut kebas tangan, anda mungkin rasa benda tu satu benda yang mudah pada anda. Okey, tangan kebas. Ada banyak sebab sebenarnya, dia tak semudah itu. Jadi kalau doktor tak jumpa anda, tanya cerita dengan lebih detail, pemeriksaan dekat tangan anda, kita tak akan dapat apa sebenarnya diagnosis masalah anda tu, dan kita tanpa diagnosis yang betul, setiap kali sesi Facebook benda sama setiap kali kita tak dapat diagnosis yang betul, kita tak akan dapat bagi rawatan yang betul. Faham Dan apa yang anda kena tahu, terima kasih Mr. Arif. Mr. Arif Yunus ni seorang pakar terima kasih datang terus sama dengan saya Cik Da daripada Kuala Terengganu pun saya, ibu saudara saya pun terus sama, terima kasih. Jadi kalau anda ada masalah tangan, contohnya anda kebas di tangan, kadang-kadang masalah anda bukannya masalah di tangan. Masalah tu boleh jadi daripada tangan anda, siku anda, lengan, bahu, tengkuk, dan mungkin juga di kepala. Atau kalau bukan masalah kita panggil localized problem ia mungkin masalah sistemik, masalah keseluruhan badan kita. Jadi nak share semua sekali tak sempat, dalam tempoh setengah jam 45 minit ni tak sempat. Jadi mungkin kita lebih fokus pada masalah yang kerap yang datang kepada di klinik ortopedik, apa masalah yang kerap berlaku. Dan kalau masalah-masalah lain tu saya cuma sebut saja, mungkin saya boleh cerita dengan lebih detail melalui penulisan dan juga dalam posting-posting lain lah, insyaAllah Okey, sekarang ni kita share dulu. Banyak yang doktor-doktor ortopedik yang dengar ni, selamat datang semua Kalau anda ada peluang pun anda boleh buat sharing session macam ni juga tu bagus, kita menyebarkan ilmu. Setiap ilmu yang kita sebarkan tu insya-Allah menjadi ganjaran buat kita di akhirat kelak ilmu yang bermanfaat
ilmu yang bermanfaat. Salah satu yang bekalan yang kita boleh bawa selain daripada anak yang soleh-solehah dan juga jariah, ya, sedekah jariah. Jadi 3 perkara ni kita kena sentiasa ingat dekat fikiran kita, sebab kita tahu hidup kita ni tak lama, ya. Hidup kita ni tak lama. Kita kena sentiasa bersiap untuk persiapan kehidupan yang lebih kekal, kan? Betul kan? Okey, jadi sekarang ni apa masalah yang kerap berlaku? Apa masalah yang kerap berlaku di yang datang di klinik ortopedik? Okey, yang pertama, masalah yang paling kerap ialah kebas tangan disebabkan oleh carpal tunnel syndrome, ya. Carpal tunnel syndrome. Yang ni saya yakin semua doktor pun tahu, ya. Semua doktor pun tahu, dan orang awam banyak ada masalah ni, ya. Carpal tunnel syndrome. Apa masalah carpal tunnel syndrome? Carpal tunnel syndrome tu Fatin Nazirah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Okey. Okey. Carpal tunnel syndrome ni sebenarnya pada pergelangan tangan kita ada satu kita panggil terowong, ya. Terowong carpal. Carpal ni nama tulang, ya. Tulang di pergelangan tangan ada 8 tulang kita. So dia jadi satu terowong. Satu terowong ni ada banyak struktur yang lalu ikut terowong ni, ya. Ada banyak struktur, antaranya setiap urat tendon yang menggerakkan jari kita ni semua lalu ikut sini, ya. Dan antara urat-urat yang penuh yang lalu ikut terowong yang kecil ni satu saraf yang kita panggil median nerve, saraf median, ya. Saraf median ni satu saraf yang berfungsi untuk kita ada urat yang tendon ni, dan yang membolehkan kita menggerakkan ni ialah bekalan, ya. So saraf median yang membekalkan pada pergerakan jari ibu jari, ya, jari telunjuk, jari tengah dan sebahagian daripada jari manis ni. Jadi kalau anda ada masalah tekanan pada saraf median ni, ya, ataupun dan kata lain carpal tunnel syndrome ni, apa akan jadi? Anda punya pergerakan mungkin lebih lemah, ya. Pergerakan tangan ni, ya, mungkin anda nak pegang senduk, ya, nak pegang sudu mungkin lebih lemah, ya, kurang kuat, dan anda akan kebas pada jari ni, ya. Kat mana kebas tu? So biasa kebas ni orang salah faham, ya. Kebas tu biasanya ibu jari, telunjuk, jari tengah dan juga sebahagian daripada jari manis ni. Kebas. Jari kelingking biasa tak terlibat, ya. Jari kelingking tak terlibat. Jadi kalau jari kelingking anda kebas juga, mungkin masalah lain, ya, mungkin masalah lain. Sebab tu kena periksa. Sebab tu kita kena periksa. Kita tak boleh nak andaikan saja, ya. Okey. Itu antara simptom ataupun sign dia, pemeriksaan dia, apa yang kita akan, kalau kita tak buat betul-betul, kalau tekanan tu terlampau lama, kadang-kadang anda punya otot, ya, otot dekat bahagian ni kan, ibu jari ni, bahagian pangkal dia ni, otot ni boleh jadi kecil, dia jadi kempis, kita panggil atrofi, dia jadi kecil, ya, mengecut. Jadi yang tu, okey, kalau renjatan elektrik, ya, Puan Azhana Jalil pun boleh. Biasa renjatan elektrik ni biasa dikaitkan dengan tekanan pada saraf, ya, ataupun gangguan pada saraf, sama ada tertekan atau saja macam kita terlanggar dinding contohnya dekat siku kan, tu rasa macam current kan, itulah, ya, kalau tekanan pada saraf, ya. Okey, kalau katakan terlampau lama dibiarkan, otot akan jadi lemah, ya. Jadi apa masalah? Biasanya orang datang dengan carpal tunnel syndrome, tekanan pada saraf median, dia biasa dia cerita apa? Dia cerita dekat doktor, dia kata, "Oh doktor, malam tadi saya terbangun lah pukul 1-2 pagi. Saya kena buat macam ni." Dia kena goyang-goyangkan tangan dia sampai kau teruk saya, sampai dia terbangun tidur. Terganggu tidur dia. Okey, faham kan? Jadi kalau kita tidur, masalahnya kadang-kadang bila kita tidur kita tak sedar, kita sedap sangat tidur kan? Kita tidur macam ni ke? Jadi tangan kita terlipat. Ni antara sebab-sebab dia. Jadi siapa yang senang dapat carpal tunnel syndrome ni? Siapa yang senang dapat? Yang senang dapat contohnya orang yang banyak guna jari. Yang banyak guna jari. Contoh siapa? Pemain muzik, ya, yang banyak menaip. Jadi orang yang contohnya yang kerja kilang, yang banyak buat, ya, dia ulang-ulang, kerja yang repetitif, ya, kerja berulang-ulang. Buat kerja berulang-ulang. Guna tangan ni. Jadi tangan tu sentiasa biasanya dalam keadaan macam ni, ya. Macam ni. Contoh dia terbengkok macam ni, ya. Kalau banyak bengkok macam ni, kalau banyak tekanan, dia akan menekan pada saraf. Dia menerukkan lagi simptom tekanan pada saraf median tu. Okey, faham, ya? Okey, kalau anda ada masalah ni, apa anda nak buat? Okey, ada yang tanya
yang cakap dah buat kapal tanah ni. Okey, nanti saya cerita kejap lagi sebab apa masih belum hilang ya. Sebab apa masih belum hilang. Okey, katakan anda ada apa pilihan kita? Katakan anda ada carpal tunnel syndrome. Doktor kata ada carpal tunnel syndrome ni. So kita nak buat macam mana ni? Okey, kita nak buat macam mana? Satu, dalam kebanyakan kes doktor akan sentiasa bagi pilihan untuk tanpa pembedahan dulu. Kita akan cuba ubat dulu ya, ubat untuk saraf ya. Apa ubat saraf contohnya vitamin B ya, vitamin B B6, B12 tu boleh digunakan untuk bantu saraf ya. Neurobion biasa kita guna di hospital ya. Okey. So fizioterapi ya, fizioterapi untuk menggalakkan pergerakan saraf median tu. Kita panggil nerve gliding exercise ya. Ada juga fizioterapi untuk mengurangkan rasa sakit di bahagian pergelangan tangan, untuk mengurangkan radang di bahagian tangan pun boleh ya. So doktor akan bagi nanti buat fizioterapi macam mana. Kita akan bagi surat rujukan kepada Jabatan Fizioterapi. Fizioterapi ni amat penting untuk anda patuh ya, untuk ikut. Kalau ada temu janji, datang ya untuk buat. Dan di rumah pun anda buat apa yang dipelajari. Dia ada cara untuk buat nerve gliding exercise tu, exercise saraf median. Okey. Okey, apa lagi pilihan yang ada? Kita ada ubat ya, ubat untuk mengurangkan keradangan pada pergelangan tangan. So ubat anda jangan takut, doktor akan bagi ikut dos dia, sukatan dia. Jangan anda takut benda yang tak sepatutnya anda takut. Okey, faham? Benda yang tak sepatutnya takut. Benda yang anda tak patut takut, anda pergi takut pula. Jadi benda kena, kadang kita salah ya. Jangan terlalu dengan benda khabar angin ni ya, kadang kita terpengaruh kan. Betul ya? Okey. Apa lagi yang kita boleh buat? Akhir sekali. Okey, akhir sekali kalau semua ni tak berjaya, barulah doktor akan tawarkan pembedahan. Okey, pembedahan apa yang doktor akan biasa buat? Biasa kita akan buka, lepas doktor bagi bius, doktor akan buka sedikit di bahagian tapak tangan ni untuk beri ruang pada saraf media yang tertekan tu. Okey. Pembedahan tu biasa melibatkan luka yang tak besar pun ya, mungkin dalam 4 cm, 4 ke 5 cm sahaja ya. Setengah-setengah tempat kita boleh bagi bius tempat ya. Ada juga yang bagi bius regional, bius paruh di tangan pun ada juga. Dan banyak juga kes yang kita bagi bius tidur. Jadi yang ni kena bincang dengan doktor lah ya, jenis apa yang doktor, jenis bius dan juga pembedahan ya. Ada juga pembedahan yang kita panggil artroskopik sekarang ni, maksudnya buka kecil saja pun ada. Jadi banyak pilihan ya. Okey, tadi ada yang bertanya kenapa lepas buat carpal tunnel syndrome, carpal tunnel release ya, lepas pembedahan carpal tunnel ni tetap kebas ya, tetap kebas. So ada beberapa kemungkinan, ya. Satu, kemungkinan lepas pembedahan tu dia kembali berparut di bahagian dalam dan saraf tu kembali tertekan pun boleh. Ataupun benda lain yang mungkin terjadi ialah saraf tu tak dilepaskan sepenuhnya, masih ada terperangkap juga. Itu pun mungkin juga. Boleh kan? Faham ya? Okey, siapa yang senang dapat carpal tunnel selain daripada yang saya sebut tadi? Saya sebut tadi siapa? Saya sebut tadi yang banyak guna tangan kan, buat kerja di kilang, tukang type, tukang jahit pun boleh ya. Musician yang main music pun boleh. Satu lagi yang senang dapat, yang wanita lebih senang dapat dibanding lelaki. Wanita lebih ramai yang dapat dibanding lelaki. Dan kalau anda badan lebih gempal, ya, overweight, obese, lebih senang dapat. Apa lagi yang senang dapat? Majority case tak ada punca sebenarnya. Idiopathic kita panggil, tak ada punca anda dapat benda ni. So tapi rawatan sama saja. Ada juga kes-kes tertentu macam wanita mengandung. Wanita mengandung pun senang dapat carpal tunnel syndrome. Sebab tu kita kena periksa. Sebab sometimes banyak kesnya, kalau anda katakan anda dapat masalah ni, kebas jari ni masa mengandung, biasanya masa mengandung kita cuma bagi ubat-ubatan dan juga fisioterapi. Sebab apa? Selepas anda bersalin, carpal tunnel ni hilang. Carpal tunnel syndrome yang kebas-kebas tu dia hilang. Ya, sebab apa? Masa mengandung kita ada banyak, kita panggil fluid retention, banyak cecair fluid air. So dia bengkak ya, keradang. Bengkak jadi sempit, anda dapat simptom tu. Jadi lepas bersalin, air pun semua dah ya, dah kurang ya. InsyaAllah kembali pulih. Jadi tu selesai satu masalah, tak payah buat pembedahan ya. Okey, tu satu masalah. Saya cerita dalam 10 minit. Boleh ya? Okey, so saya pergi ke yang kedua Masalah kedua,
yang kerap datang ke hospital ialah kencing manis. Kencing manis, kita mungkin fikir kencing manis ni cuma kebas kaki saja, tapi tak. Sebenarnya kencing manis anda juga boleh dapat kebas pada jari-jari, dan seperti mana kencing manis di kaki, kebas dia boleh melibatkan semua jari. Dia boleh melibatkan semua jari. Sebab apa? Kencing manis kalau berpanjangan dan gula tidak terkawal, kita boleh dapat, kita panggil neuropati, masalah saraf, kerosakan saraf. So kerosakan saraf, tuan-tuan puan-puan, saya kena ulang balik hari ini, masalah saraf pada manis. Saya mohon kita orang Malaysia ni jaga makan minum kita. Kalau boleh kita jaga, minta tolong sangat jaga betul-betul. Kalau kita tak nak dapat kencing manis, cuba elakkan untuk dapat kencing manis. Terutamanya kalau kita ada ibu bapa kita yang memang ada kencing manis, kita lebih senang dapat kencing manis. Berisiko lebih tinggi, familiar, senang dapat, prone lagi senang dapat. Jadi kalau kita memang mak ayah kita ada kencing manis, kita kena hati-hati supaya kita tak dapat kencing manis. Macam mana nak elakkan kencing manis? Kita jaga makan kita, bukan kata tak boleh langsung, tapi jagalah, jangan berlebihan. Tolong elakkan air gas tu, air berkarbonat tu. Kalau boleh elaklah. Kalau ambil minum seteguk sikit sekali-sekala tu boleh, tapi tolong jaga, sebab tak berbaloi bila dapat kencing manis. Tidak berbaloi kalau dapat kencing manis. Sebab apa? Kencing manis ni, tuan-tuan puan-puan, dia punya kesan dia, pagi tadi baru saya round dengan houseman, saya tanya houseman apa efek pada saraf untuk kencing manis. Apa organ yang boleh efek disebabkan oleh kencing manis? Yang saya cerita sekarang pasal jari, kebas-kebas jari, saraf, neuropati, saraf pada kaki. Apa lagi tuan-tuan? Saraf pada mata. Kemana orang kencing manis sampai rabun mata, yang buta pun ada, yang buta pun ada. So kita panggil retinopati, diabetic retinopati. So boleh rabun dan boleh buta, tuan-tuan perempuan, Dia boleh memberi kesan untuk anda dapat masalah jantung. Dia boleh memberi kerosakan pada salur darah anda. Dia boleh merosakkan buah pinggang anda. Jadi banyak sangat, almost satu badan kita semua kena, sistemik, satu semua kena. Jadi kalau kita boleh elak kencing manis tu, cubalah, seboleh-bolehnya kita kena, paling tidak malam ni kita berazam untuk elakkan kencing manis, Jadi kencing manis boleh efek semua jari. Tak macam carpal tunnel tadi. Carpal tunnel jari kelingking tak kena. So kencing manis ni self-explanatory kita kata, Maksudnya anda jaga kencing manis, insya-Allah anda tak dapat masalah ni, Kalau dapat juga macam mana? So dapat juga yang biasanya apa yang kita boleh bagi. Kalau saraf ni kalau dah rosak, dia susah nak baik. So kita cuma akan bagi suplemen, supplementation, vitamin B lah, B6, B12, B1, B6, B12. So kita makan vitamin untuk suplemen, untuk dia bukan untuk menyembuhkan, sometimes dia punya very limited, dia biasa tidak menyembuhkan 100%. Mungkin dia mengelakkan kerosakan yang lebih teruk, tapi dia tak menyembuhkan 100%. Tapi itulah, setidak-tidaknya kita berikhtiar. Okey, faham? Okey, insya-Allah. So kalau katakan anda tak ada kencing manis, tapi jari kelingking anda, jari kelingking ni kebas juga. So sebab apa? Apa kemungkinan yang mungkin berlaku? Yang ni patutnya doktor kena jawab ni, tanya soalan kat doktor ni. Okey, satu kita panggil tekanan pada saraf. Jadi kelingking ni saraf dia saraf lain, bukan median nerve dah. Bukan saraf median, saraf ulnar kita panggil, ulnar nerve. Jadi ulnar nerve pun sama, dekat sini, dekat sebelah dalam tangan kita ni ada tunnel juga, kita panggil ulnar tunnel, cubital tunnel syndrome, ulnar tunnel syndrome, ada tekanan pada saraf ulnar pula, So masalah pada saraf ulnar ni dia jari kelingking, jari kelingking. Jadi kalau jari kelingking kebas, kemungkinan ada tekanan pada saraf ni. Okey, faham ya? Okey, apa lagi penyebab yang menyebabkan tangan kita kebas? Yang kita kena cek, satu perkara lagi ialah ada kes-kes yang ada benjolan dekat tangan. Jadi saya biasa cerita, saya biasa tanya soalan ni, saya biasa antara masalah yang kerap juga datang, masalah ganglion, ganglion kita kata. Guyong kenal, pandai, Encik Bilis Wira ni pandai, guyong kenal ni doktor ni, Okey, jadi kita ada ganglion, ganglion
ataupun kadang-kadang ada ketulan tulang di dalam tanah, di dalam kapal tanah pun boleh menyebabkan kebas, tekanan pada saraf disebabkan terowong yang semakin sempit. Kalau ada ganglion ni, anda baca di saya punya website saya, mmgazette.com. Di situ saya ada tulis mmgazette.com, ya. Nanti saya akan tulis. Anda baca di sana, ni antara kondisi yang kerap menyebabkan tekanan pada struktur di sekeliling. Jadi ganglion ni, tuan-tuan puan-puan, kalau dia tak menekan saraf, dia tak mengganggu hidup anda, kita tak payah kacau dia pun, kita biar je pun tak apa, ya. Dia tak mengganggu pun, dia tak bahaya, dia bukan kanser, ya. Dia akan nyawa, biasa dia tidak mengganggu fungsi. Tapi kalau dia mengganggu fungsi anda, kebas ke, ya, lenguh, sakit, antara pilihannya ada ialah kita buat pembedahan dan kita buang dia, tak ada masalah, ya, boleh. Itu tak bahaya. Okey. Okey. Ada soalan lagi? Saya ada lagi nak cerita sikit lagi. Okey. Ada dua benda yang boleh menyebabkan kita rasa kebas di tangan, ya. Okey. Satu ialah bila kita cakap kebas ni, sebenarnya ada dua benda yang kita kena bezakan. Satu, kebas yang memang disebabkan oleh saraf. Yang ni paling biasa. Satu lagi, kita rasa jari kita ni macam sejuk, tak selesa sejuk. Sejuk tu kadang-kadang masalah circulation, salur darah, masalah salur darah. So ada dua benda yang ni kita kena bezakan. Kadang masalah salur darah pun boleh berlaku kalau bekalan darah ke tangan kita tak bagus. Tangan ni kita rasa sejuk, sometimes kita sebut sebagai kebas, tapi kadang-kadang sebenarnya sejuk. Ni ada beberapa kondisi yang menyebabkan masalah salur darah. Tapi malam ni saya akan fokus pada masalah saraf, ya. Okey, apa lagi masalah saraf yang lain yang kerap berlaku ialah lenguh kaki adalah masalah saraf. Boleh, ya. Kalau lenguh kaki boleh disebabkan oleh masalah saraf, boleh juga disebabkan oleh masalah otot, ya. Boleh juga, ya. Kena pemeriksaan. Saya tak boleh nak cakap secara umum macam tu, ya. Kebas dan nyocok, ya, betul. Ni orang Terengganu ni, ya. Kebas dan nyocok. Kebas tu orang Terengganu kata serebang, ya. Okey. Okey, satu lagi ialah masalah saraf, tekanan pada saraf di bahagian tengkuk, ya, tengkuk. Masalah saraf di tengkuk. Sebab saraf tangan kita ni, sebab apa kita boleh gerak ni, saraf ni semua berasal daripada tengkuk kita. Setiap satu saraf ni istimewa, Allah buat, subhanallah, hebat, ya, subhanallah, ya. Setiap satu ni saraf yang berbeza, ya. Setiap satu ni saraf yang berbeza. Tempat rasa ni pun saraf yang berbeza, ya. Sini yang lain, sini lain, ya. Di sini lain. Sebab tu doktor tahu kalau saraf mana yang tertekan, ya. Ada masalah saraf kat tengkuk, dekat bahagian mana yang terkena tu. Jadi kita tahu. Jadi itulah, subhanallah, maha hebat, ya. Masalah tekanan saraf di tengkuk ni biasanya boleh berlaku bila kita semakin berusia, ya. Kalau kita semakin berusia, boleh tekan saraf di tengkuk, ya, disebabkan oleh kita panggil degenerative changes, kan, kerosakan pada saraf, tekanan pada saraf. Yang ni pun saya dah tulis artikel, nanti boleh baca, nanti saya sertakan sekali. Cuma masalah saraf di saraf di tengkuk ni kita panggil cervical myelopathy, ya, cervical myelopathy. Boleh, biasa rawatan dia kebas di bahagian mana tu bergantung pada tekanan di tengkuk, pada bahagian saraf mana yang tertekan. Jadi yang tu perlu pemeriksaan doktor. Kita perlu cek anda dekat mana kebas, bahagian mana lemah, ya, pergerakan. Lepas tu buat x-ray dulu, ya. Kalau x-ray tak nampak dengan jelas, biasa memerlukan MRI scan. Untuk tengok saraf memerlukan MRI scan, ya. Jadi bila kita tahu kat mana tekan tu, baru kita boleh buat keputusan apa rawatan yang kita kena beri untuk anda lah. Kadang-kadang kita boleh buat fisioterapi saja, ya. Kadang-kadang fisioterapi sudah memadai dengan ubat-ubatan. Ada kes kalau terlampau teruk, kadang-kadang kita memerlukan pembedahan. Yang ni yang orang takut, kan. Jadi kita pun sama. Kalau kita tak perlukan pembedahan, biasa kita akan elak, ya. Kita tak terus nak buat pembedahan, tidak, ya. Kita akan bagi pilihan dulu, ya. Kita tengok kalau kita tak perlu buat pembedahan, kita tak akan buat pembedahan. Tapi kalau kita perlu buat pembedahan, kita akan bersedia dengan sebaiknya dan pakai yang paling, ya, biasa yang ada
pengkhususan bahagian tulang belakang akan buat pembedahan ni untuk meminimalkan risiko dia, ya. Okey. Satu lagi isu kalau anda kebas tangan ialah kalau anda ada masalah tekanan saraf, kecederaan saraf contohnya. Ada kes sekarang, banyak kes kemalangan ya lepas habis year PKP ni. Masing-masing macam ya, PKPP ni melepas perasaan semuanya, bawa motor, saya pun susah nak cakap lah ya, suka-suka hati bawa ya, macam ribut. Jadi kemalangan banyak berlaku ya, kemalangan banyak berlaku, setiap hari berlaku kemalangan ya. Kalau di hospital banyak berlaku kemalangan ya. Kalau ada kes yang tertarik saraf di tengkuk ni, lumpuh ya, kita panggil brachial plexus, kecederaan pada brachial plexus, saraf brachial ni memang tangan tak boleh gerak ya, tangan kebal, tak ada rasa ya, susah. Bukan boleh sembuh atau tak boleh sembuh. Kecederaan pada saraf ni pula ada tiga tahap pula ya, ada 3 tahap ya. Ada yang sementara saja pun ada. Ada yang memang tak boleh sembuh. Tak boleh sembuh maksudnya apa? Kita saraf tu tak boleh nak sambung ya. Kalau sambung pun ada kes yang boleh sembuh, ada juga yang tak boleh sembuh, bergantung ya. Dan ada kes yang memang kalau kecederaan pada tempat tertentu di tengkuk ni, buat macam mana pun tak boleh sembuh dah saraf tu. Jadi kita bahagian kita panggil ya, hand and microsurgery unit contohnya, untuk buat pemindahan otot pula, untuk bantu pergerakan tangan ya. Kita tak nak pula sampai tahap macam tu semua ya. Kalau boleh kita elakkan kemalangan jalan raya. Itulah saya selalu sebut, kalau kita boleh buatkan norma baru norma baru kehidupan dalam menghadapi COVID ni, sepatutnya kita boleh juga buat norma baru dalam kehidupan kita di jalan raya. Kalau kita boleh ubah cara kita bawa motosikal ya, ubah cara kita bawa kereta, saya yakin kita sebenarnya boleh untuk elakkan kemalangan jalan raya semua ni. Faham ya? Saya nak sebut beberapa keadaan lain yang boleh dapat kebas tangan juga ya. Sebab ni tadi saya sebut yang kerap berlaku ya, tadi yang berlaku. So saya nak sebut keadaan yang jarang-jarang berlaku. Sebab tu kita kena ke hospital untuk kena pasti sebab apa. Okey, apa contohnya? Apa contohnya? Keadaan kita panggil hypothyroid. Hypothyroid ni masalahnya hormon thyroid pada badan dia, kelenjar dia keluarkan kurang ya. Keadaan hypothyroid boleh menyebabkan kerosakan pada saraf juga ya, hypothyroid. Keadaan lain lagi, kalau seorang yang pengambilan alkohol ya, pengambilan alkohol secara lama ya, kronik contohnya, ambil alkohol secara ya, alkohol boleh merosakkan saraf juga ya. Alkohol boleh merosakkan saraf. Masalah kurang vitamin ya, masalah kurang vitamin. Contohnya kita diet ya, diet secara berlebihan ya, makan vitamin yang boleh menyebabkan masalah saraf apa? Kalau kurang pengambilan B12 contohnya, vitamin B kurang, boleh menyebabkan kebas. Kalau kurang zat galian potasium contohnya, potasium atau magnesium pun boleh menyebabkan kebas. Jadi kita kena berpada-pada makan, diet, jaga makan, maksudnya jaga portion makanan kita, tapi janganlah tak makan pula. Kalau tak makan ya, tak cukup zat, boleh menimbulkan masalah lain pula. Jadi badan kita kena ada untuk badan kita ya. Badan kita ada hak dia. So kita kena makan dalam portion yang, kalau Kementerian Kesihatan Malaysia kita selalu cadangkan suku-suku separuh. Maksudnya jangan berlebihan, cukup sekadarnya ya. Kalau kita makan nasi tu, kalau dalam pinggan tu cukup dengan segenggam ni cukup lah ya, segenggam ni cukup lah, jangan tambah dah. Jadi kat sini kita kena bantuan suami isteri ya. Isteri janganlah merajuk pula kalau suami makan tak tambah ya. Kita sama-sama jaga kesihatan kita, boleh jaga kesihatan kita, makan segenggam cukup ya. Ada sayur, ada protein ya. Makan 3 kali sehari pun tak ada masalah, tapi jaga portion makanan ya, jaga portion makanan. Boleh ya. Okey, dah 10-8 minit ya. Jadi dekat sejam dah ni. Nak esok lusa nak sesi lagi, nak tajuk apa ni Encik Aloy Dasuki ni? Nak tajuk apa ni? Ya, nanti boleh tinggalkan komen tajuk apa ya. Ada tajuk banyak boleh bagi ya. Tapi bergantung kepada masa lah. Masa terluang, insya-Allah boleh buat, tak ada masalah.
Kalau minta Allah doakan ya, panjangkan umur saya, beri kesihatan ya. Sesi perkongsian ni ya, sesi free saja ya, sesi free saja. Sebenarnya consultation fee kalau kat hospital swasta mahal ni. Tapi ni insya-Allah kita buat lillahi taala ya, saya untuk kebaikan kita semua. Saya tak rugi, saya buat sharing ni. Saya tahu bukannya saya memberi kepada anda ya, sebenarnya saya memberi kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya ya. Insya-Allah saya cuma mohon Allah bagi kebaikan kepada kita semua ya, pada masyarakat Malaysia ya. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni. Agak banyak ya persoalan yang saya dah share tadi ya, soalan saya dah jawab pun dah banyak ya. Jadi saya minta tolong maafkan kalau saya ada salah silap ya, cakap. InsyaAllah video ni pun saya akan cuba edit, saya cuba pendekkan ya, mana yang tak perlu kita cuba buangkan. Kemudian saya akan share balik link dia di page dengan Facebook saya lah. Jadi lepas ni boleh tengok balik ya. Kalau siapa yang belum tak sempat bersama kita malam ni, boleh share ya, insyaAllah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi ya.